Okay? Itu tahrim maksudnya haram. Tak boleh semayang. Tak boleh semayang jenis semayang apa? Jenis semayang ni sunat mutaakhir. Namanya sabab mutaakhir. Sebabnya itu selepas. Tapi kalau sebab ni mutaqaddim, solat sunat ni dia ada 3 kategori. Ada 3. Ya kan? Ada 4. Ada 4 kategori. Yang pertama sunat sabab mutaqaddim, iaitu solat sunat sebabnya tu sebelum. Contoh sebab dia sebelum. Contoh solat sunat tahiyatul masjid. Kita masuk dulu dalam masjid, baru kita semayang tahiyatul masjid. Maknanya sebab apa kita semayang sunat tu? Sebab masuk masjid. Sebab dia tu sebelum semayang ke selepas semayang? Sebelum semayang. Sebab kita masuk dulu. Mana ada orang semayang tahiyatul masjid kat luar? Dia masuk dulu. Jadi itu jadi sebab dia. Bila dia dah masuk, baru dia semayang. Itu hukumnya tak ada haram. Jadi semayang sunat tahiyatul masjid, bila-bila pun boleh. Tak ada waktu haram. Okay? Sebab dia sabab mutaqaddim. Satu lagi solat sunat sabab mutaakhir. Sebab yang kemudian. Sebab dia tu selepas solat. Solat dulu, lepas tu sebab dia baru datang. Macam mana sebab dia baru datang? Contoh macam tadilah saya buat contoh. Solat sunat hajat. Hajat yang kita nak hajatkan tu bila nak berlaku? Bukan berlaku sebelum semayang. Berlakunya selepas semayang. Contoh kita ada kawan kita sakit. Dia nak kena bedah. Contoh. Tapi dia bedah bila? Esok pagi. Kita semayang dulu sebelum dia bedah tu. Jadi sebab dia tu selepas semayang. Mana ada orang dah bedah baru nak semayang hajat? Mana pula? Dah habis tak payah dah semayang hajat. Mana sebelum lah. Jadi semayang dulu, kemudian sebab semayang hajat tu sebab apa? Sebab kawan tu sakit. Bila dia nak bedah tu? Bedah tu lepas semayang ni. Maknanya sebab dia tu jadi selepas. Bila sebab ni jadi selepas, maka dia tertakluk kepada waktu tahrim. Waktu yang haram 5 tadi kita sebut tu, tu tak boleh semayang waktu tu. Sebab dia selepas. Okay. Satu lagi, solat sabab muqarran. Nama dia. Sabab muqarran. Sabab muqarran ni maksudnya, solat dia tu dengan sebab dia seiringan. Ini juga tak ada waktu tahrimnya. Tak ada haram dia. Apa dia? Solat dengan sebab dia seiringan, solat sunat gerhana. Tak kira lah gerhana matahari ke gerhana bulan. Sebab apa kita semayang sunat tu? Sebab gerhana. Masa gerhana tu berjalan, masa tu juga kita semayang sunat. Itu menyebabkan maksud dia, sebab dengan solat dia tu seiringan. Bergerak sekali. Seiringan, tak ada masalah. Waktu bila pun tak apa. Tak ada tahrimnya, tak ada haramnya. Yang keempat, solat yang iaitu solat sunat mutlak. Solat sunat dalam paling tinggi darjat berbanding yang lain-lain. Termasuk puasa. Contoh, orang tanya, mana besar lagi? Solat sunat ke puasa sunat? Solat. Kan? Tapi buat dua-dua lagi bagus. Solat sunat pun buat, puasa sunat pun buat. Tapi nak kira darjat ibadah, solat paling tinggi. Jadi bila solat tu paling tinggi, tak kiralah wajibnya sunatnya semua tinggi. Jadi sunat pun tinggi. Termasuklah solat sunat mutlak, yakni solat sunat saja-saja. Solat sunat saja-saja tu besar fadilat. Banyak juga pahala dia. Tetapi dia ada hukum. Dia tak boleh solat di waktu yang haram solat. Ataupun solat sunat mutlak kita panggil. Adik-beradik dia apa? Iaitu solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih termasuk kategori solat sunat mutlak. Cuma bezanya, solat sunat mutlak kita semayang saja je. Solat sunat tasbih tu kita baca tasbih dalam dia. Tu beza dia. Tapi dari segi hukum sama dengan hukum solat sunat mutlak. Maknanya pada waktu tahrim tak boleh. Kalau pada waktu haram tak boleh buat. Okey, itu 4. Jadi ini
Antaranya waktu tahrim tadi bila matahari tengah naik. Tengah naik. Jadi masa tengah naik ni tak boleh semayang. Tak boleh semayang mana? Solat sunat yang tak boleh tadi. Bukan semua yang itu. Boleh. Sampai matahari ni dah lepas bulat dia. Ni bulat dia. Bulat matahari ni dah lepas daripada ufuk. Tapi masih tahrim lagi. Sehinggalah jarak matahari dengan ufuk tu, kata ulama' segalah. Ni dalam kitab kita sebut tadi. Segalah. Tapi sebelum saya nak cerita segalah tu, cerita solat sunat ni tak habis lagi. Saya kena cerita sampai habis. Kemudian orang tanya soalan, boleh tak solat qada pada waktu haram? Kan? Tuan-tuan tak tanya, saya buat sendirilah pertanyaan tu. Ini ustaz tanya, ustaz jawab. Program dia. Kan? Jadi saya tahu mesti ada yang tertanya-tanya kan. Kalau solat qada Ustaz, macam mana Ustaz? Boleh tak buat waktu haram tu? Okey, sekarang nak tanya dulu. Solat qada tu wajib ke sunat? Solat wajib. Bila solat wajib, dia nama pun wajib. Maknanya dia kena buat. Bila kena buat, dia tak tertakluk pada waktu tahrim. Jadi contoh, kita terlewat bangun subuh, belajar. Kan? Sebab nak faham tajuk ni sangat, kan? Pening-pening, esok subuh terlajak. Contoh. Kan doa, contoh aja. Kan? Takut ustaz kena. Kan? Terlajak subuh. Mengukur apa? 7 apa? 7 okey lagi sebab subuh sekarang ni lewat. Kata pukul 8 lah. Kan? Ataupun 7.45. 7.45 teruk dah tu. 7.45 tu dah perang dah. 7 tunggu. Qada tu weh. Bangun-bangun tu qada tu weh. Tak ada masalah. Lepas bangun tu terus solat subuh. Wajib tak tertakluk dengan hukum barang-barang yang sunat. Tak sama. Benda sunat lain. Benda wajib lain. Ataupun guru kami buat contoh lagi mudah faham. Dia kata, sunat ni macam sedekah. Nak bagi orang sedekah. Adapun qada tu bayar hutang. Jadi bayar hutang tak ada waktu. Bila-bila kena bayar. Tapi kalau nak waktu derma, kalau kita nak derma, ada waktu. Contoh, kan? Pukul 3 pagi, datang rumah pengungsi. Nak derma ni duit projek masjid. 3 pagi. Assalamualaikum. Kan? Orang buat senyap dah dalam. Siapa pula datang ni? Dia tak balik tu. Assalamualaikum. Duk ketuk kuat. Tong. Dah kali pengungsi buka agak pintu. Kau salah nak apa ni? Nak derma ni kata. Dah esok tak boleh ke? Pengungsi guna. Esok pagi tak boleh. Tak. Teringat. Pukul 3 ni tiba-tiba teringat. Jadi orang marah. Waktu tak sesuai. Sebab apa? Nak derma. Tapi kalau bayar hutang, pukul 3 pagi. Assalamualaikum. Rasanya dia lagi ni kata. Nak buka pintu. Nak apa lagi? Nak derma lagi? Tak, bukan nak derma. Nak bayar hutang. Allah bayar hutang. Masuk. Kena pula hutang 30,000. Layan terus. Masuk. Allah. Apa? Lama tunggu keluar. Dia tanya pula. Siap suruh bini buat air. Buat mi goreng terus. 3 pagi. Dah ni kalau tak buka pintu melepas tu hutang tu 30,000. Bila pula dia nak datang tak tahu lagi. Jadi hutang bila-bila. Waktu guru kami buat contoh mudahnya tu. Jadi qada tu hutang. Bila hutang bayar bila-bila. Kan? Tak ada waktu ni tak boleh, waktu tak ada. Waktu dia bila-bila boleh sebab hutang. Jadi bukan sakat bila-bila, malah mesti disegerakan sebab nama pun hutang. Takut nanti tak sempat bayar, mati dah. Jadi terhutang nanti di sisi Allah, nanti di hari akhirat. Kan jadi masalah. Itu dia. Jadi solat qada tak ada masalah. Okey, solat sunat, tengok jenis mana solat sunat tu. Okey, satu lagi. Bagi orang yang pergi buat kerja umrah lah selalunya. Kadang-kadang minta maaf cakap lah. Lepas tu pilih-pilih lah. Bukan saya nak promosi saya ke apa, tak ada. Tapi pilih-pilih lah umrah travel tu. Tengok-tengok juga mutawif tu siapa dia. Sebab sekarang ni travel umrah ni dia bukan
semata-mata untuk buat kerja ibadah dah, dia dah jadi satu bisnes. Bila dia jadi bisnes, kadang-kadang dia main ambil je siapa-siapa untuk jadi, itulah mutawif tu. Kadang-kadang mutawif tu memanglah dia pandai tunjuk tempatnya apa, sebab dah 10 kali pergi. Tapi permasalahan yang timbul ialah soal hukum. Tu masalahnya. Kalau dia bukan ahlinya macam mana? Dia tak tahu hukum ibadah, hukum fiqh, hukum sah batal dan sebagainya, kan? Jadi tanya-tanya dia pun tak tahu, main tam saja. Jadi contoh, kita pergi Madinah dulu. Lepas tu nak pergi ke Mekah. Jadi naik train lah, katakan naik train kereta api laju tu. Jadi mutawif kata, okey, kita semayang jamak siap-siap lah. Jadi semayang Zuhur di Masjid Nabawi bersama dengan imam. Berapa? 4 rakaat lah. Tamam dengan imam. Habis semayang jemaah tu, dijamakkan dengan asar. Kan? Dijamakkan dengan asar. Jadi sebab dia semayang sendiri, maka boleh qasar. Jadi dia buat 2 rakaat. Selepas dia semayang asar tu, walaupun pada waktu tu masih lagi dipanggil waktu Zuhur. Sebab waktu asar belum lagi. Tapi dia dah semayang asar, maka dia tertakluk kepada waktu tahrim. Sebab salah satu waktu tahrim ialah selepas solat asar. Begitu juga macam contoh yang pagi, selepas solat subuh. Jadi dia dah semayang dah asar tu, tak boleh dah semayang sunat-sunat yang melibatkan haram. Kalau sunat yang tak melibatkan haram, tak apa. Tapi sunat yang melibatkan haram, tak boleh. Melibatkan waktu tahrim, tak boleh. Antaranya, solat sunat, solat sunat ihram. Solat sunat ihram dia termasuk dalam kategori solat sunat sabak mutaakhir. Solat sunat sabak mutaakhir. Sebab apa? Sebab kita pakai ihram, lepas tu kita solat sunat. Lepas solat sunat tu baru kita niat ihram. Mana niat tu datang selepas solat. Jadi bila niat tu datang selepas solat, kedudukan solat tu ialah sabak mutaakhir. Bila dia sabak mutaakhir, dia tak boleh didirikan pada waktu tahrim. Contoh waktu tahrim macam mana? Tadi selepas solat asar. Kadang-kadang ni berlaku bila dia pergi Taif. Jemaah pergi Taif. Gerak daripada pagi lagi sampai di Taif, jalan-jalan ziarah masjid Abdullah bin Abbas. Lepas tu jalan pergi tengok pasar buah ke apa ke. Lepas tu nak balik ke Mekah. Dia nak buat umrah. Singgah di Masjid Qonul Manazil. Jadi dia pun tengok orang dah masuk semayang Zuhur. Dia pun semayang Zuhur. Lepas semayang Zuhur, dah lalang dia tu musafir. Dia buat jamak siap lah terus. Jadi senang. Nanti tak payah solat dah. Dia pun semayang asar siap-siap. Lepas tu barulah habis semayang asar, baru nak siap-siap pakai ihram apa semua. Tadi pakai baju biasa lagi. Pakai ihram. Dia pun pergi salin baju apa semua, pakai kain ihram. Lepas tu dia nak buat solat sunat ihram. Hukumnya haram. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia telah mendirikan solat asar. Jadi jangan tak tahu pula. Kan? Padahal tak. Itu kena ada ilmu, kena mengaji. Gitu. Kan? Itu antara perkara-perkara yang sering berlaku lah. Sebab tu saya sebutkan, saya contohkan. Baik, itu dia sebab mutaakhir, maka tak boleh pada waktu yang kita nak cerita ni pada hari ni. Ni ufuk keluar. Jadi masa tempoh ni lah, tempoh ni semua haram. Ni masa ni tak keluar lagi subuh. Bila dah keluar, habis dah subuh. Lepas tu waktu ni lah dipanggil waktu haram. Ni haram hari ni. Haram. Sampailah kedudukan matahari dengan ufuk tu dipanggil segalah. Ini jadi persoalan pula. Apa maksud segalah? Segalah tu apa dia? Dalam kitab Marakil Ubudiyah, dia kata fa iza tala'ati syamsu wartafa'at qad rumhin. Apabila matahari telah terbit dan meninggi seukuran rumhin. Rumhin tu bahasa kita panggil segalah. Tapi segalah tu apa? Segalah tu maksudnya tombak ataupun lembing. Orang Arab dia kalau naik unta ke naik kuda, kadang dia bawa tombak, dia bawa lembing. Jadi yang dimaksudkan rumhin tu tombak yang orang Arab tu. Seukuran tombak orang Arab tu. Macam mana nak ukur? Mana kita nak tahu? Okey. Kita ambil fake contemporary, fake modern. Antaranya
kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Adil, apa nama tu? Fiqh Adilatuhu tu. Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Okay. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili 1/3 selepas waktu syuruk. Maknanya selepas matahari mula terbit, bila matahari itu mula terbit, 1/3 jam selepas tu barulah dikira dah habis waktu haram. Mana boleh dah sembahyang sunat lepas tu. 1/3 jam tu macam mana pula? 1/3 jam, 1 jam ada berapa minit? 60 minit. 60 bahagi 3 lah. Jadi berapa? 20 minit. 20 minit itu menurut pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ada pandangan yang lain pula, dia kata ikut ukuran darjah. Yang dimaksudkan segalah itu dan ukuran darjah tu daripada ufuk ke matahari tu 4 darjah. Itu panggil segalah. 4 darjah tu macam mana? 1 darjah kata ulama bersamaan dengan 4 minit. Jadi 4 darjah 4 kali 4. Jadi berapa? 16 minit. Maknanya 16 minit selepas waktu syuruk. Jadi ada dua pandangan di situ. 16 minit pun boleh, 20 minit pun boleh. Jadi sebahagian ulama beranggapan kenapa Syekh Wahbah Az-Zuhaili kata 20 minit, yakni 1/3, kerana Syekh Wahbah Az-Zuhaili ambil jalan ihtiyat, jalan berhati-hati. Supaya lebih selamat lagi. Takut-takut tersembahyang di dalam waktu yang haram. Takut-takut begitu. Jadi maksudnya, senang ceritanya, contoh subuh 6.30, syuruk 7.30, katakan kalau kita genapkan sejam. Tapi boleh tengok dekat takwim, dia ada tulis waktu syuruk. Waktu syuruk itulah maksudnya waktu matahari terbit. Okey. Jadi syuruk, katalah contoh syuruk tu 7.30. Syuruk 7.30. Maka bila boleh semayang sunat isyraq? Bila boleh semayang sunat isyraq? 16 minit selepas tu atau 20 minit selepas tu. Maksudnya kalau 7.30, kita ambil 20 minit, 30 campur 20 jadi berapa? 50. Maknanya 7.50. Kat pukul 8 lah. Kat pukul 8 tu boleh dah solat sunat isyraq dan habis sudah waktu haram. Waktu haram tu dah habis. Okay? Waktu haram tu dah habis. Apa hikmah diharamkan solat pada waktu matahari tengah naik tu? Apa hikmah dia? Takut bersamaan dengan orang yang menyembah matahari. Sebab zaman dulu, bukan zaman dulu, zaman lah pun ada lagi. Ada jenis agama kafir ni yang sesat ni, mereka sembah matahari. Jadi masa matahari naik, masa itulah mereka sujud kat matahari. Jadi Nabi ajar kita jangan kita sama. Sebab tu Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia datang daripada kaum tersebut. Nabi tak nak bagi sama. Jadi Nabi kata haram waktu tu sembahyang. Sebab takut menyerupai dengan orang yang sujud pada matahari, yakni sembah matahari. Gitu. Jadi jangan main konon-konon kan. Melainkan yang tak ada waktu tahrim ni di Mekah, di tanah haram. Tanah haram tak apa, dia tak ada waktu tahrim. Sebab itu istimewa kerana tempat. Kerana tempatnya di tanah haram. Okay? Tapi tempat kita, tempat lain, mana-mana, tu tak ada. Dia kena tertakluk pada waktu tahrim tadi tu. Okay? Jadi itu maksud segalah. Kalau ikut ukuran dalam kitab kata 7 hasta. Ukuran matahari dengan ufuk. Ataupun kalau kiraan jengkal, 12 jengkal. Jadi tak ada, tapi kita tak ada kerja pula nak ukur gitu lah. Duduk tepi pantai, hang buat apa ni? Tak, aku nak ukur segala. Nak, tak payah. Kira ikut minit jam tadi tu je yang ulama dah ajar. Ikut situ dah. Jadi mudah ni macam inilah. Kita lepas mayang subuh, selalunya kita buat kuliah subuh. Sebelum kuliah subuh tu zikir dulu, zikir wirid pas mayang. Wirid zikir saja dah berapa minit lah. Lepas tu kuliah pula. Kuliah pun kadang lajak sampai dah terang dah. Kat pukul 8 dah kuliah baru nak habis. Habis dah.
Mana dah habis dah waktu tahrim. Semayang lah. Betul. Boleh dah. Sebab waktu tahrim dah habis. Jadi lagi cantik. Pahala tak berhenti. Pas semayang, dah lah semayang tahajud pula sebelum tu. Dah pahala tahajud. Lepas tu sambungan subuh. Lepas tu sambungan wirid pula. Pahala lagi. Malaikat jenuh tulis tu. Lepas tu duduk pula kuliah. Lepas tu semayang pula sunat isyraq. Tu dia. Wali tu boy. Tapi jangan pula keluar-keluar tu action. Jangan pula. Itu kalau Allah terima. Kalau Allah tak terima, apa? Tak ada. Tapi nak cerita tu, ulama' dah ajar macam mana nak hidup kita ni sentiasa ada kebajikan. Cantik dah tu. Tu. Jadi dia kata, maka apabila terbit matahari, sekira-kira segala kalau ada kerja penting tak apalah, ni tak ada benda nak buat. Cuti pula, buatlah. 2 rakaat je pun. Dinamakan dia semayang sunat isyraq. Okey, baik. Berkenaan dengan solat sunat isyraq ni khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata ada ulama kata tak ada. Yang kata ada tu sebab dia memisahkan solat sunat isyraq dengan solat sunat duha. Yang kata tak ada tu sebab dia kata solat sunat isyraq ulama' kata itu duha lah tu. Sebab dah masuk dah waktu. Jadi tak usah gaduh. Semayang aja. Semayang sunat isyraq. Sebab Nabi pernah buat dua-dua. Kalau ikut amalan Nabi, Nabi semayang sunat isyraq. Nabi semayang pada awal pagi macam tu 2 rakaat. Lepas tu bila matahari dah naik tinggi lagi, 1/4, kata ulama' 1/4 ni maksudnya mula bangun. Sebab padang pasir mula panas, sebab matahari dah mula terik. Bila dah mula terik, baru Nabi semayang lagi 4 rakaat, iaitu duha. Jadi tapi Nabi sebut apa? Nabi kata solat fajr, solat fajar. Solat fajar ni solat apa? Solat subuh. Barang siapa solat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjemaah. Dia semayang subuh berjemaah. Thumma, kemudian qa'ada yadhkuru. Qa'ada artinya duduk. Dia duduk lepas semayang tu duduk, jangan terus balik, jangan terus bingkah bangun. Duduk dulu. Duduk buat apa? Yadhkurullah, zikir pada Allah. Zikir lah apa-apa. Subhanallah, kita zikir wirid. Dah kuliah juga termasuk dalam. Sebab apa makna zikir? Zikir artinya ingat kepada Allah. Kuliah ni kita mengajar ni kan suruh ingat Allah. Baca-baca kitab apa semua, ingat Allah. Itu juga termasuk zikir. Kan? Jadi duduk dengan kuliah, duduk zikir wirid pas semayang. Ila, sehingga kepada tuluk isyamsi. Tuluk artinya matahari tu naik. Sehingga matahari pun terbit, matahari naik. Sehingga terang. Thumma, kemudian lepas matahari dah naik tu nak buat apa? Nabi kata, shalla ra'ataini. Dirikan sembahyang 2 rakaat. Tapi dalam hadis, Nabi tak kata, shalla isyraq. Nabi tak sebut nama isyraq. Isyraq tu ulama' bagi. Cuma yang Nabi sebut, thumma shalla ra'ataini. Semayanglah 2 rakaat. Kanat lahu. Adapun baginya itu, baginya siapa yang solat sunat rakaat, solat sunat 2 rakaat tu, solat sunat isyraq lah maksud dia, iaitu ka'ajri, akan diberikan pahala seperti pahala hajjatin wa umratin, seperti dapat pahala mengerjakan haji dan umrah. Ya Allah. Kita haji tak pi lagi, tapi pahala haji dapat dah. Malah bukan haji je, sekali dengan umrah dah. Tapi jangan pula saya tak payah pergi haji dah sebab saya buat dah solat sunat isyraq itu. Salah faham tu. Bukannya menyelesaikan tanggungjawab haji dia. Haji tetap kena pergi. Cuma di sini ka'ajri, maknanya makna pahala dia. Pahala ni setara dengan pahala orang pergi haji. Pahala haji ni besar. Sebab apa? Sebab kerja haji ni penat.
susah. Dalam Islam, ukuran dia, lagi susah ibadah tu nak dibuat, lagi besar pahala. Jadi antara ibadah yang susah nak buat, haji. Satu, susah dari segi duit nak kumpul. Lepas tu nak pergi sana pula, jauh. Lepas tu dah sampai sana pula, nak kena bermalam apa semua, berpusu-pusu, orang ramai. Nak tawah, nak apa semua, nak lontar jamrah. Oi, penat, susah. Kan? Jadi bila susah, besar pahala. Tiba-tiba dengan hanya solat sunat 2 rakaat selepas terbit matahari, pahala dia sama macam pahala orang pergi haji. Takkan malah lagi. Besar pahala dapat. Dah lah sama macam orang pergi haji. Sama pula dengan buat umrah sekali. Umrah pun mahal dah pahala dia. Jadi haji pun dapat, umrah pun dapat pahala dia. Bukan title haji tu, pahalanya. Itu. Ka'ajri hajjatin wa umratin. Tamatin. Nabi nak maksudkan ketinggian pahala itulah. Sampai pahala tu Nabi kata tamatin. Tamatin makna sempurna. Dapat pahala tu bukan sikit, sempurna. Makna besar. Pahala yang betul-betul sempurna. Macam orang pergi buat haji dan umrah yang mabrur. Orang pergi buat haji memang pergi buat haji. Tapi kadang-kadang balik tak mabrur. Dalam pergi buat haji tu ada benda yang tak kena dia buat ke. Dalam duduk haji ngumpat lagi. Contoh. Jadi haji ni tak cantik. Tapi ni Nabi kata tamatin. Maknanya dia dapat pahala ni umpama orang pergi haji dengan umrah tu yang mabrur. Yang sempurna pahala dia. Yang penuh. Macam tu. Sampai Nabi ulang 3 kali. Nabi kata tamatin. Makna betul-betul sempurna. Jadi ni menunjukkan fadilatnya cukup besar. Kemudian daripada hadis inilah perbahasan ulama tentang khilaf saya sebut tadi. Sama ada isyraq, solat sunat isyraq ni ada atau tidak. Okey. Bagi ulama yang kata tak ada, dia kata maksud hadis ni, inilah maksud solat duha. Dia kata. Sebab tu dipukul rata terus duha. Jadi dia kata tak ada isyraq. Itu sebab dia, hujah dia. Ada pun yang mengatakan taklah isyraq lain, duha lain. Sebab apa? Sebab isyraq ada syarat, duha tak ada syarat. Isyraq ada syaratnya. Apa syaratnya? Syarat dia Nabi kata, kat sini dalam hadis ni Nabi kata apa? Man fi jama'atin. Dia mesti solat subuh berjemaah. Kalau dia tak solat subuh berjemaah, maka dia tak dapat solat sunat isyraq. Sebab syarat solat sunat isyraq mesti subuh tu jemaah. Man solat fajri fi jama'atin. Solat subuh tu berjemaah. Gitu. Dan pula solat sunat isyraq hanyalah rak'ataini, 2 rakaat, tak ada lebih. Jadi solat sunat isyraq hanya 2 rakaat sahaja. Ya. Berjemaah lah tu. Nama pun saya solat berjemaah kat rumah. Jemaah lah tu. Jemaah tak wajib saja, surau saja. Asal nama apa maksud jemaah? Nanti dia cerita sikit. Tapi tak apalah, dah tanya saya jawab lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Cuma itu untuk orang perempuan. Orang lelaki jemaah di masjid lah. Orang lelaki jemaah di masjid. Di masjid surau. Tempat orang berkumpul ramai. Okey? Melainkan ada hal-hal tertentu lah. Baik, solat fajri fi jama'atin. Okey. Dan syarat yang keduanya untuk dapat solat sunat isyraq ni, solatnya itu solat rak'ataini, solatnya 2 rakaat. Adapun kalau duha ni Nabi anjurkan lebih. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Okey. 8 pun boleh. Okey, tapi kalau solat sunat isyraq dalam hadis cuma sebut rak'ataini, 2 rakaat saja. Jadi kata ulama, solat sunat isyraq hanya 2 rakaat. Solat sunat duha baru boleh lebih. Jadi di situ ulama membezakan. Okey, kalau ikut ahli sufi, ahli tasawuf ni dia kira begini. Man asara fi'la asara sawaba. Man kasara fi'la kasara sawaba. Maksudnya lagi banyak perbuatan, lagi banyaklah pahala. Jadi bila kita bezakan ada isyraq dengan duha, bermakna ada 2 jenis solat. Lagi bertambah jenis-jenis solat tu. Jadi bila bertambah jenis-jenis solat, bertambah lagi ibadah. Jadi ahli sufi, ahli tasawuf, dia meraihkan solat sunat isyraq supaya jadi bila
Okay. Artinya barang siapa sembahyang subuh serta berjemaah. Ini arti pada hadis tadi. Kemudian maka duduk ia mengucap zikir Allah. Bukanlah mesti kena sebut Allah, Allah, Allah. Tak. Maksud zikir Allah ni, apa-apa zikirlah yang membawa ingat kepada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lagi adalah apa-apa. Anjuran zikir wirid yang kita dah belajar tu lagi bagus. Itu wirid Kushashi nama dia. Wirid orang Madinah. Hingga datang kepada terbit matahari naik. Itu antara sebab anjuran adanya kuliah subuh. Sebab apa nak ambil fadilat ni lah. Daripada buat benda tak ada faedah ataupun pergi lepak makan roti canai saja, baik duduk ni sini dulu. Tak pergi lepas tu pergi makan apa. Matahari kepada terbit matahari. Kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat. Betul sembahyang 2 rakaat. Nescaya adalah dianugerahi pahalanya baginya seperti pahala haji dan umrah dengan sempurnanya. Nampak? Okey, betul lagi. Dan sayugia. Sayugia ni bahasa lama. Bahasa kita sekarang sayugia tu maksudnya sepatutnya. Dan sepatutnya, maksud sepatut di sini pula dari segi hukum, murad dia bukan makna wajib tapi makna sunat yang sangat disuruh. Macam tu. Kalau boleh jangan tinggal, maksudnya tu. Kalau tak ada benda-benda mustahak, jangan tinggal, buat. Macam tu. Tapi kalau tak buat dosa tak? Taklah dosa. Tapi disuruh buat. Macam tu. Maknanya suruhan sunat yang kuat. Dan sayugianya ataupun sepatutnya, jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh serta berjemaah. Sembahyang subuh seboleh-bolehnya, jangan sampai tak berjemaah. Mesti sembahyang subuh tu berjemaah. Dan kalau tak berjemaah dosa tak? Tak dosa. Tapi sunat yang sangat-sangat disuruh, sangat-sangat dituntut. Iaitu solat subuh serta berjemaah. Solat subuh tu memang wajib. Serta berjemaah tu satu perkara yang sangat-sangat dituntut, disuruh. Tapi kalau satu-satu karya, contoh masjid yang masjid karya, sampai tak ada seorang pun sembahyang berjemaah, satu karya semua berdosa. Sebab mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, solat berjemaah di karyah itu dia masuk dalam fardu kifayah. Masuk fardu kifayah mesti ada orang buat juga. Kalau seorang pun tak buat, semua pakat dosa. Semua sekali. Contohlah, sini diri Jumaat kan. Bila diri Jumaat mana ada karyah dia. Jadi katalah subuh tu tak seorang pun tak sembahyang kat sini. Tak ada. Ataupun ada seorang. Pengusi je. Contoh, pengusi kat tamat dia. Dia seorang sembahyang. Bila dia seorang sembahyang, jadi jemaah tak? Tak. Jemaah mesti paling minimum 2 orang. Ni seorang. Jadi tak mendirikan jemaah. Semua berdosa. Satu karyah ni berdosa. Sebab dalam satu karyah yang ada masjid, maknanya mesti tempat tu didirikan solat berjemaah. Gitu. Baik. Sagia mana tadi? Berjemaah. Okey. Dan sagianya jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh serta berjemaah. Sekurang-kurangnya 2 orang. Paling sikit jemaah 2 orang. 2 orang pun jadi lah. Maka melepaskan fardu kifayah tu. 2 orang. Paling sekurang-kurangnya 2 orang. Pengusi dengan timalan. 2 orang. Yang lain tak tahu pergi mana. Contohlah. Tapi bukan sini, tempat lain. Sini bagus. Kan tak laku barang luar tu. Kan? Tu dia. Jadi sekurang-kurang 2 orang. Tapi saya pernah pergi satu masjid. Memang 2 orang sungguh. Masjid besar. Tengok saya pergi-pergi. 2 orang je sembahyang. Masuk saya jadi 3 orang. 3 orang jadi. Sampai habis. Sampai salam. Tak ada siapa dah. 3 orang tu. La ilaha illallah. Jangan sampai jadi macam tu lah. Kalau dah macam tu lah, mana nak kiamat sangat dah tu. Teruk sangat dah. Orang sampai tak pergi sembahyang jemaah lah. Serta berjemaah sekurang-kurangnya 2 orang. Imam dan makmum. Imam, makmum. 2 orang paling sikit. Jikalau dengan isterinya sekalipun. Tadi soalan kan. Dah tanya kan. Nampak? Walaupun sekadar semayang dengan bini. Semayang kat rumah lah maksud dia. Paling-paling tidak mesti buat jemaah.
Jadi kalau andai kata terlambat pergi masjid, terlewat sikit ke apa dah. Alah, masjid orang semayang dah ni. Apa kita semayang rumah aja. Ajak bini semayang sekali. Paling-paling tidak mesti dirikan jemaah. Maksud dia macam tu. Walaupun jikalau dengan isterinya sekalipun, dia kata. Kerana menghasilkan pahala berjemaah itu supaya dapat jadi pahala jemaah. Jadi pahala jemaah jadi berapa? 27. Kan? Dia dapat 27. Dan kemudian daripada sudah engkau sembahyang 2 rakaat. Okey, baik. Habislah itu cerita solat sunat isyraq tadi tu. Dan kemudian daripada sudah engkau sembahyang 2 rakaat, sembahyang isyraq. Okey, kemudian tu makna selepas. Okey, sekarang ni selepas kamu sudah sembahyang 2 rakaat, iaitu sembahyang. Okey. Inilah niatnya dia ajar. Inilah niat sembahyang isyraq. Usolli sunnatal isyraqi ra'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Okey, niat ni contoh sahaja. Bukan mesti wajib macam ni. Cumanya Allahu Akbar, mulut sebut Allahu Akbar, hati masuk niat. Apa hati masuk niat? Hatilah yang cakap. Sunatal isyraqi ra'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Maka baca olehmu kemudian daripada baca doa iftitah. Kalau benda nak cepat tak apalah, tapi kalau benda tak ada benda nak segera, bacalah dulu doa iftitah tu. Sunat dapat pahala. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu nak baca apa? Pada rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Syekh kata, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan baca Qul ya ayyuhal kafirunnya, betul Allahu akbar. Dah sampai habis. Bagi salam, habis dah sembahyang, baca doa. Alhamdulillahillazi ja'alal yawm